Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Hajah Syafiee dalam Buletin Pahang Sabtu 19 Februari 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah berkenan berangkat melawat Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur semalam. Baginda bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Anwar Sultan Iskandar Al-Haj turut berkenan meluangkan masa beriadah bersama cucu baginda berdua Yang Amat Mulia Tengku Zainuddin Shah Tengku Abu Bakar Ahmad. Menurut hantaran di laman rasmi Facebook Istana Negara, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua ke Taman Tasik Perdana pada jam 5 petang disambut Datuk Bandar Kuala Lumpur Yang Hormat Datuk Seri Haji Mahathir Cik Ngah. Lawatan selama 2 jam itu turut menjadi momen yang amat bermakna buat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana ianya mengimbau nostalgia baginda ketika terakhir kali melawat taman ini ketika baginda berusia 11 tahun iaitu pada tahun 1970. Sememangnya terkenal dengan gelaran Raja Berjiwa Rakyat, Seri Paduka Baginda berdua juga turut berkenan meluangkan masa beramah mesra dan bergambar bersama-sama pengunjung-pengunjung di taman berkenaan. Pelaksanaan pelbagai program di bawah Pahang Care menerusi Pahang Pride Kasih membuktikan komitmen kerajaan Pahang dalam memenuhi keperluan asas di dalam kalangan rakyat khususnya warga emas. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Dato' Abdul Aziz Haji Mat Kiram dalam satu hantaran di laman Facebooknya berkata, warga emas merupakan golongan penting yang perlu disantuni dan dijaga sebaik mungkin kerana jasa mereka menentukan kesinambungan generasi akan datang. Beliau berkata, pelaksanaan kad bernilai RM500 bagi setiap penerima itu merupakan tanda komitmen kerajaan negeri dalam memenuhi keperluan asas rakyat daripada segenap usia. Katanya lagi, ia adalah antara asas Belanjawan Pahang 2022 yang dibentangkan di Persidangan Dewan Undangan Negeri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail pada 6 Disember lepas. Dalam hantaran yang sama, beliau berharap pemberian kad tersebut akan dapat memberi manfaat kepada penerima yang terdiri daripada warga emas berusia 60 tahun dan ke atas untuk menerima rawatan yang lebih cepat dan selesa di klinik-klinik swasta terpilih di sekitar daerah Raub. Beliau yang juga Ahli Dewan Negeri Batu Talam turut berkongsi program pemberian kad kesihatan warga emas Pahang yang dihadiri beliau bagi kawasan Dewan Negeri Batu Talam Raub. Gabungan sinergi antara Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Pantai Timur dengan kerjasama Bahagian Kajian Tempatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Pahang dilihat mampu menambah baik kualiti garis panduan pelesenan di negeri ini. Usaha berkenaan dimeterai melalui penganjuran Bengkel Pemurnian Lampuran semakan garis panduan pelesenan negeri Pahang di bawah inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional dan merupakan kesinambungan sesi libat urus dan kerjasama antara MPC dan semua PBT Negeri Pahang yang telah diadakan pada tahun 2021. Sesi bengkel berkenaan bertempat di Hotel Angkasa Raya pekan itu diadakan bagi memurnikan dan memperincikan 37 garis panduan daripada 12 buah PBT di negeri Pahang termasuk Lembaga Pembangunan Tioman. Dokumen garis panduan yang dibangunkan ini akan dimuat naik ke dalam Unified Public Consultation UPC bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Setiausaha Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Encik Adil Al-Hashir Kamal Al-Hashir berkata, inisiatif berkenaan merupakan mekanisme yang lebih tulus dalam proses pengurusan permit dan lesen di peringkat pihak berkuasa tempatan. Menurut beliau, ia merupakan usaha bersama untuk meningkatkan integriti dan mengelak berlakunya rasuah selaras dengan pelaksanaan inisiatif ini iaitu penambahbaikan ke atas kualiti garis panduan pelesenan perniagaan oleh kementerian, agensi dan pihak berkuasa tempatan PBT. Katanya lagi, penambahbaikan garis panduan pelesenan ini akan dapat meningkatkan ketelusan produktiviti dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan apabila berurusan dengan pelanggan seterusnya mengukuhkan perkhidmatan awam. Sementara itu, Pengarah MPC Wilayah Pantai Timur, Encik Muhammad Azwan Muhammad Saleh berkata, MPC kini dalam fasa membuat semakan terhadap lesen dan permit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata, inisiatif tersebut merupakan satu usaha antara Kerajaan Negeri dan MPC Wilayah Pantai Timur untuk menyokong program Pahang Produktif dengan meletakkannya sebagai salah satu faktor bagi meningkatkan produktiviti negeri ini yang merupakan negeri terawal melaksanakan inisiatif ini.
Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Faham Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.